InsyaAllah kita akan menyaksikan keputusan dan juga pengundian ramai-ramai turut mengundi pada 19 November nanti. Ya, tapi sebelum tiba ke 19 November itu, yang paling utama sekali adalah waktu 5 November ini, iaitu merupakan hari penamaan calon yang semestinya kita semua nanti-nantikan pengumuman secara rasmi setiap calon-calon bagi setiap parti yang bertanding. Jadi pada pagi ini kita nak bercakap berkenaan dengan kekuatan calon-calon yang bertanding ini, memandangkan kebanyakan parti semua sudah mengumumkan siapakah calon-calon mereka akan letakkan di kawasan-kawasan parlimen dan juga DUN yang akan dipertandingkan nanti. Kita perkenalkan dua tetamu yang kita bawakan menerusi Google Meet pada pagi ini, iaitu Prof. Dr. Siva Murugan Pandian selaku penganalisis politik Universiti Sains Malaysia dan juga Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor selaku Ketua Program Sains Politik Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Okey, selamat pagi Dr. Siva dan juga Dr. Nazri. Terima kasih kita bersua kembali. Okey, Dr. Siva, ada kejutan dalam keputusan dan juga pengumuman semalam? Ya, kejutan barangkali tidak menanjakkan bila berlaku pengguguran dan juga pencalonan baru. Tapi bagi saya yang penting ia seiring dengan apa saja kajian yang telah dilakukan sebelum ini, iaitu penampilan calon itu penting untuk meraih kemenangan. Itu dianggap sebagai langkah pertama untuk merealisasikan apa saja pencapaian yang mahu dilihat oleh parti. Jadi kepada calon yang tidak dicalonkan semula barangkali akan wujud rasa kecewa, tidak puas hati. Itu perlu diredakan, diberikan justifikasi supaya calon baru dapat bergerak dengan pasukannya dengan lebih baik dan juga mantap. Okey, mungkin sedikit reaksi daripada Dr. Nazri juga berkenaan dengan pengumuman calon-calon yang bakal bertanding dan muka-muka baru yang telah pun diumumkan semalam. Ya, saya fikir sebagaimana yang kata Prof. Siva tadi, pada kali ini untuk PRU yang ke-15, kalau kita bandingkan dengan PRU yang ke-14 dan yang ke-12 tahun 2013 dan tahun 2018, pertandingan adalah lebih ke arah calon, pertembungan di antara calon, battle between candidates kan. Kalau 2018 tu mungkin isu 1MDB antaranya, GST, isu-isu besar ketika itu, dan 2013 kita lihat pertandingan dalam kalangan parti ataupun pakatan ketika itu, iaitu Barisan Nasional menentang Pakatan Harapan yang baru muncul tahun 2008. Jadi pada kali ini kita lihat masing-masing parti cuba meletakkan calon-calon yang berkaliber antaranya untuk meninggikan lagi peluang untuk ke Putrajaya antaranya. Ya, okey, Dr. Nazri, kalau kita boleh buat banding beza kepada mungkin 4 pakatan ataupun perikatan ataupun gabungan yang akan bertanding nanti, Pejuang ataupun GTA meletakkan kebanyakan calon-calon profesional mempunyai ijazah kedoktoran, PhD, doktor dan sebagainya, manakala PH meletakkan banyak calon-calon yang dikatakan sebagai gergasi pernah memegang jawatan menteri dan juga timbalan menteri sewaktu pemerintahan PH sebelum ini. PN juga turut sama, juga meletakkan nama-nama besar, tetapi yang memberi kejutan semalam adalah Barisan Nasional meletakkan wajah-wajah baru, mungkin ketua wanita, ketua puteri ataupun ketua pemuda di beberapa kawasan. Jadi apakah tindakan meletakkan calon lama dan juga calon baru dalam kombinasi ini memberi suatu kelebihan kepada setiap gabungan yang akan bertanding nanti? Ya, saya fikir masing-masing parti ada strategi masing-masing, walaupun ada satu corak yang lebih kurang sama, di mana mereka mementingkan calon pada kali ini disebabkan antaranya kesuraman sistem kepartian kita sejak tahun 2020. Jadi untuk menarik pengundi, menambah peluang baik di peringkat negeri ataupun persekutuan, masing-masing cuba meletakkan calon dengan pendekatan yang berbeza. Contoh kalau Barisan Nasional, kalau kita lihat PRN Melaka kan, Pilihan Raya Negeri Melaka dan seterusnya Pilihan Raya Negeri Johor, dan corak itu dikekalkan di peringkat persekutuan di mana banyak calon-calon muda lantik ataupun dicalonkan pada kali ini dengan jumlah lebih kurang 70% dan ke atas kan. Ada 2-3 sebab mungkin kan. Cuma kalau kita lihat juga di Johor dan juga di Melaka sebelum ini, keputusan itu sedikit sebanyak memberi impak yang agak baik kepada Barisan Nasional, kerana kita faham ada kurang lebihnya calon muda dan juga calon lama kan. Calon lama mungkin dah berakar umbi, popular di kawasan tempatan, ada jaringan sosial yang sangat baik, semua orang kenal. Itu ciri-ciri penting seseorang calon yang mungkin agak sukar juga dalam kalangan calon yang baru ataupun yang lebih muda.
Namun calon muda pula kelebihannya adalah katalah seseorang adun ataupun ahli parlimen itu telah memerintah ataupun telah mewakili kawasan lebih daripada 3 penggal. Jadi ada isu juga yang boleh timbul yang terkumpul kan, ataupun accumulated kan, daripada masa ke semasa. Jadi ada yang suka, ada yang tidak kan. Kadang-kadang ada juga orang kata dah 3 penggal, dah lama dan sebagainya, kami nak muka baru, nak ke idea baru. Jadi kurang lebih. Jadi saya fikir kepimpinan masing-masing juga perlu mempertimbangkan hal ini dalam memilih calon. Namun ada juga perkara-perkara lain jugalah. Kadang-kadang dalam parti itu ada pertumbungan, ada pertentangan. Jadi nak mengurangkan persaingan, kadang-kadang ada yang dapat, ada yang tidak. Begitu, Ismail. Ya. Okay. Prof, bila kita bercakap berkenaan dengan calon-calon ini, kita nak juga menyentuh berkenaan dengan ada parti-parti yang meletakkan calon di kawasan yang berlainan daripada kawasan yang dominan sebelum ini. Umpamanya Datuk Seri Anwar Ibrahim di Tambun, Yang Berhormat KJ di kawasan Sungai Buloh dan juga barangkali Khalid Samad di kawasan Titi Wangsa. Jadi adakah Prof Sivas ini melihat situasi ini sebagai satu strategi yang bagus ataupun ini akan berisiko untuk memberikan keputusan yang sebaliknya bagi setiap parti-parti yang meletakkan calon-calon mereka di kawasan yang berlainan ini? Ya, strategi ini bukan satu yang baru. Ia pernah kita lihat di dalam tahun 2018 apabila DAP telah memulakan strategi itu untuk melihat perubahan pola pengundian di Johor misalnya. Kehadiran Lim Kit Siang, Liu Shutong, Teo Lee Cheng yang bertanding di Iskandar Puteri, di Keluang, di Pulai misalnya. Jadi itu memberikan satu impak dan juga perubahan besar kerana strateginya adalah untuk mengukuhkan kawasan asal dan kemudian bergerak dengan menggunakan personality baru. Persona itu digunakan untuk membolehkan tarikan ke atas personality dan juga parti. Jadi saya rasakan perubahan yang berlaku ini adalah juga disesuaikan dengan perubahan demografi, geografi, stratifikasi di dalam parti dan juga anjakan yang berlaku berdasarkan kepada perubahan ekosistem arena politik kita. Jadi bagi saya, apa yang berlaku ini barangkali adalah bertujuan untuk membolehkan nama-nama besar itu dilihat mempunyai nilai tambah untuk memainkan peranan, diterjemahkan kepada sokongan di hari pengundian. Kehadiran Khairi Jamaluddin di Sungai Buloh misalnya, itu merupakan satu pencaturan yang besar. Kerana kalau kita lihat sebelum ini, Siwa Rasa menang di Sungai Buloh hampir 28,000 undi. Jadi bagaimanakah mampu dilakukan oleh Khairi berdasarkan kepada personaliti beliau. Itu juga di Titi Wangsa. Johari Ghani kalah dengan majoriti di bawah 1,000. Bermakna kehadiran Khalid Samad, apakah itu juga akan menjadi satu pencaturan besar kepada kedudukan. Tapi yang penting adalah dilihat di Tambun, pertemuan di antara bakal Perdana Menteri dengan timbalan Presiden Parti Bersatu, saya lihat itu juga merupakan satu gerakan di mana untuk memberikan keyakinan, kepercayaan semula kepada pengundi yang berada dalam kelesuan politik agar keluar mengundi dan juga melakukan tindakan dan juga hak mereka dengan sebaik mungkin supaya kita dapat terus meraihkan proses pendemokrasian ini. Tetapi dalam konteks parti politik, Ismail dan juga Syuhaidah, kita melihat bahawa ketokohan politik sahaja tidak dapat memainkan peranan tersebut. Jentera parti memainkan peranan yang cukup besar dalam mana-mana pilihan raya. Simbol parti itu juga akan mampu menterjemahkan sokongan jika sekiranya pengundi tega masing-masing keluar mengundi pada hari tersebut tanpa melakukan uji protes ataupun yang berada atas pagar. Apakah kecenderungannya adalah berdasarkan kepada ketokohan-ketokohan pemimpin yang dibawa oleh parti-parti ini. Ya, okey. Dr. Siva, kalau bercakap tentang atas pagar itu, kita juga menyentuh tentang kecenderungan pengundi muda dan ini juga kita relatekan ataupun kita korelasikan dengan parti muda yang berkolaborasi dengan Pakatan Harapan. Mungkin kita menjangkakan muda akan meletakkan calon mereka di kawasan bandar lebih banyak majoriti golongan muda dan juga golongan bekerja, tetapi pencaturan mereka meletakkan calon-calon di kawasan luar bandar. Apakah tindakan ini dianggap sebagai satu tindakan yang berisiko, apatah lagi sementara muda itu merupakan suatu lagi parti yang paling baru ataupun paling bongsu dalam pilihan raya umum ke-15 ini? Ya, saya rasakan bahawa pencaturan khususnya melihat kedudukan di Tanjung Piai, Kepala Batas diletakkan calon muda barangkali adalah untuk memobilisasi gerak kerja, sokongan dan juga jentera parti di dalam Pakatan Harapan. Muda dengan sendirinya sukar untuk menembusi kawasan-kawasan berisiko ini. Mungkin daripada celaan yang telah dilakukan oleh mereka menampilkan calon ini supaya dia memberikan satu impak besar kepada pola pengundi di
di kawasan yang ditandingi. Tetapi kita juga harus melihat, bila kita bercakap tentang pengundi atas pagar. Pengundi atas pagar ini mempunyai pelbagai keperluan, kemahuan dan juga mindset yang berbeza. Mereka barangkali akan melihat kepada apakah keyakinan dapat dibina pada saat-saat akhir supaya mereka dapat keluar mengundi. Walaupun ramai bercakap tentang undi 18, yang bagi saya hanya sekitar 1.4 juta berbanding dengan 4.8 juta lagi yang didaftar secara automatik, yang sebelum ini tak pernah mendaftar, barangkali sudah berumur 30, 40, 50, 60 tahun. Untuk kita melihat mereka itu keluar mengundi, buat kali pertama juga sukar. Apakah gerakan seperti penampilan calon seperti ini, termasuk oleh muda, adalah bertujuan untuk menggerakkan 20-30% daripada golongan ini keluar dan juga menyokong mereka. Muda bagi saya masih muda, tetapi barangkali tujuan penampilan bukan sekadar untuk melihat keputusan di PRU ke-15, tetapi apakah keputusan ini dapat menggerakkan mereka ke PRU ke-16, 17 dan 18. Okey, dan bagaimana mungkin sikit respon pada Dr. Nazri sendiri berkenaan dengan kawasan-kawasan seperti Gombak umpamanya menempatkan dua individu yang gergasi yang mempunyai nama yang memang sememangnya dikenali oleh ramai di salah satu kawasan, dan bagaimana sebenarnya situasi ini boleh memberikan kesan undian terhadap mereka yang berada di kawasan parlimen tersebut? Okey, di Gombak dia pertandingan di antara calon dan juga parti sebenarnya. Sebagaimana juga kata Prof. Siva tadi, calon semata-mata adalah tidak cukup kuat. Jarang sekali seseorang itu boleh menang tanpa kekuatan jentera yang berakar umbi, melainkan mungkin daripada sudut pengalaman yang begitu panjang, sumbangan yang begitu banyak, populariti di kawasan setempat, dan juga komposisi masyarakat yang begitu bergantung dengan elit politik, sebagai contohnya di Sarawak ataupun di Sabah, ataupun pedalaman Semenanjung. Tapi di kawasan bandar kebanyakan masyarakat adalah lebih bebas ataupun independen, mereka begitu mandiri, dan mereka adalah masyarakat yang inform, yang begitu arif tentang perkembangan semasa dan sebagainya. Jadi memang agak sukar untuk menang tanpa jentera parti yang kuat. Jadi meskipun Azmin dalam konteks Gombak ini, di antara Pakatan Harapan khasnya Barisan dan juga Azmin Ali itu sendiri, tapi kita nampak mungkin yang lebih sengit di antara Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan, iaitu sebagaimana yang dikatakan tadi, pertembungan di antara ketokohan individu dan juga kepartian PH itu sendiri yang agak berakar umbi di Gombak melalui Azmin jugalah dalam parti PKR sebelum ini. Namun pada kali ini itulah timbul persoalan di antara kepartian kepada penyokong PKR sebelum ini di Gombak dan juga kesetiaan kepada Azmin Ali. Jadi mereka berdepan sama ada nak setia dengan calon lama ataupun setia kepada kepartian, kan. Namun biasanya daripada sudut latar belakang kelebihan sedikit sebanyak kepada parti, namun ketokohan dan juga kredibiliti individu tak boleh juga dikesampingkan lah. Mungkin Azmin dah mewakili kawasan Timur Selangor tu dengan agak lama, kan. Jadi sedikit sebanyak boleh memberi gugatan besar kepada parti-parti lain di kawasan beliau. Okey, Prof. Dr. Siva, bukan saja kita bercerita tentang kekuatan calon bertanding, tetapi kekuatan calon Perdana Menteri yang diangkat juga. Mungkin kita sudah tiba masanya kita bercakap tentang untuk kita melihat pertembungan antara empat penjuru juga dalam perbandingan pertembungan empat penjuru ini, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tan Sri Muhyiddin Yassin dijadikan untuk Perikatan Nasional, Tun Dr. Mahathir untuk GTA ataupun Pejuang, dan mungkin Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk UMNO BN. Jadi kekuatan calon-calon ini apakah ia mempunyai pull factor untuk kemenangan gabungan parti mereka? Ya, keempat-empat calon Perdana Menteri ini mempunyai ketokohan, kewibawaan dan juga penampilan dari segi gerak kerja mereka, kerana masing-masing pernah berada dalam kerajaan. Kalau kita lihat apa yang ditampilkan oleh Barisan Nasional, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob adalah Perdana Menteri terkini yang sudah menjadi Perdana Menteri sejak 21 Ogos sehinggalah ke hari pembubaran pada 10 Oktober 2022. Kalau kita lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Mac 2020 hinggalah ke Ogos 2021 juga telah memainkan peranan selama 17 bulan. Sebelum itu kita lihat bagaimana Dr. Mahathir Mohamad
di bawah gerakan tanah air pernah menjadi Perdana Menteri 2 kali. Datuk Seri Anwar Ibrahim pula merupakan antara yang kerap dikatakan sebagai bakal Perdana Menteri tetapi pernah berada dalam kerajaan sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi bagi saya keempat ni mempunyai ketokohan yang berbeza, pernah berada dalam kerajaan dan kesemua kolasi ini sebenarnya menampilkan pemimpin yang tahu bagaimana pengstrukturan tadbir urus kerajaan bergerak. Sebab itu kita lihat dari sudut populariti, ada kajian sikap yang meletakkan Datuk Seri Ismail Sabri di tangga teratas. Ada juga yang meletakkan Tan Sri Muhyiddin di atas. Kalau kita lihat dalam kajian sikap yang dilakukan oleh gerakan Tanah Air, mereka meletakkan Tun Dr. Mahathir. Kalau kita lihat kajian sikap dilakukan oleh gerak kerja Datuk Seri Anwar pula meletakkan beliau di tempat teratas. Bermakna masing-masing cuba mengurus persepsi dan juga mempengaruhi emosi kepada pengundi bahawa inilah tokoh yang akan mewakili mereka di akhir selepas keputusan diperolehi pada 19 November. Tetapi kita juga harus berpegang pada perkara 43 dalam perlembagaan kerana Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa mutlak untuk menentukan berdasarkan kepada kearifan, kebijaksanaan baginda siapakah yang dirasakan paling berkelayakan untuk mengemudi dan juga menerajui sebagai ketua kerajaan. Tapi di saat berkempen ini, keempat-empat tokoh ini saya rasakan akan memainkan peranan yang signifikan dilengkapi dengan calon-calon yang dipersembahkan oleh parti masing-masing. Apatah lagi jika isu dalaman dapat diminimalkan dan masing-masing jika dapat bergerak daripada pembunuhan karakter ke arah memperlihatkan satu gagasan, agenda besar yang mampu ditawarkan formula baru pada 19 November yang mahu diyakinkan dalam mendepani apa saja cabaran, barangkali itulah tokoh yang akan juga mendapat sokongan daripada pengundi. Okay. Dr. Nazri, selain pada kita bercakap berkenaan calon-calon yang dinamakan oleh parti-parti komponen yang besar ini untuk menjadi sebagai Perdana Menteri, kita juga nak menyentuh berkenaan dengan satu parti yang sebenarnya dominan di sekitar Sabah, iaitu Parti Warisan, di mana sebelum ini kita dapat saksikan mereka hanya meletakkan calon-calon di kawasan mereka, iaitu di Sabah. Tapi sekarang ini mereka juga turut menamakan calon mereka di sekitar Semenanjung. Apakah antara kekuatan calon-calon daripada Parti Warisan ini sehingga mereka yakin untuk meletakkan calon-calon mereka di kawasan Semenanjung walaupun mereka selama ini dominan di kawasan Sabah? Okey, salah satu amalan ataupun praktik dalam politik pilihan raya di Malaysia, setiap parti ini ada kawasan regional dia, wilayah mereka yang tertentu. Ada tidak popular di semua kawasan. Contohnya PAS. Popular di kawasan Melayu luar bandar, di Semenanjung. Sebab tu PAS kalah banyak kali di Sabah contohnya. Sama juga dengan PKR. Sangat suka untuk tembus di kawasan Melayu luar bandar, Sabah dan juga Sarawak. DAP juga ada masalah. Walaupun di kawasan luar bandar Cina banyak luar bandar Cina lebih ke arah MCA ataupun gerakan berbanding DAP itu sendiri. Sebab tu DAP nak tembus di Sarawak juga susah. So dalam konteks warisan tadi, parti yang regional, kalau di Sabah tu sendiri, parti warisan ini banyak di kawasan pesisir pantai, kawasan bandar pesisir pantai dan juga kawasan pinggiran bandar, bukan di kawasan pedalaman juga. Itu kekuatan warisan di peringkat negeri Sabah ataupun wilayah Sabah itu sendiri. Bila bawa ke Semenanjung, saya ingat sangat suka, cuma kadang-kadang ada setengah pemimpin mungkin yang disisihkan tiada platform. Warisan sekurang-kurangnya dah ada platform dan menyediakan jentera, kekuatan sumber dan sebagainya. Kalau saya bertanding sendiri calon bebas, lebih bermasalah, lebih suka untuk dapatkan undi, apatah lagi nak menang kan. Jadi bila warisan sediakan platform dan atas kejaringan yang lama dan sebagainya, dan ada jentera mereka sendiri, walaupun tidaklah begitu membumi di Semenanjung, tapi adalah satu bidaan yang lebih baik berbanding bertanding atas kapasiti diri sendiri kan, parti cap kunci ke apa. So baik ada warisan. Jadi saya lihat warisan parti yang baik, tapi untuk sampai untuk pengaruhi di Semenanjung agak sukar kerana faktor regionalism itu sendiri. Tapi kalau di Sabah peluang tu ada, lebih sengit, walaupun kita nampak pada hari ini arus ataupun gelombang tu lebih ada kelebihan kepada gabungan rakyat Sabah sebenarnya.
Okey, Dr. Nazri, baik Pakatan Harapan maupun Barisan Nasional ada pengumuman oleh Presiden parti masing-masing untuk meletakkan 3 calon timbalan Perdana Menteri untuk melibatkan Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Apakah ini strategi yang dianggap berkesan untuk parti masing-masing dan kalau boleh dinamakan Dr. Nazri, siapa calon-calon yang paling layak untuk jawatan timbalan Perdana Menteri itu? Berat soalan kedua. Yang pertama tu, ia berkaitan dengan kalau kita perasan di Semenanjung yang menjadi sumber kuasa kepada kedudukan Perdana Menteri ini, makin lama makin sukar kerana semakin berpecah. Jadi apabila Semenanjung berpecah, Sabah dan Sarawak, especially khasnya Sarawak lah, menjadi semakin vokal dan semakin meminta ataupun demanding sebab Sabah Sarawak tahu kekuatan majoriti yang mereka ada untuk membantu pihak yang menang di peringkat Semenanjung. Jadi biasanya kalau kita lihat amalan politik neutral yang diamalkan oleh GPS Gabungan Parti Sarawak di Sarawak itu begitu terbuka sebenarnya. Pernah beberapa kali keluar kenyataan bahawa Sarawak adalah bebas, mereka akan melihat yang akan disokong tu kepada keputusan di Semenanjung. Katalah Semenanjung tu BN menang, maka Sarawak akan bersama BN. Kalau di Semenanjung itu PH menang, maka Sarawak mungkin tidak bersama PH tapi akan menjadi sebuah parti ataupun negeri mesra Pakatan Harapan sebagaimana yang berlaku pada tahun 2018. Dan kedua-dua paksi ataupun tiga-tiga paksi yang besar kan, Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, mereka cakna keperluan majoriti daripada Sabah dan juga Sarawak. Sebab itu kita lihat semakin nyah kuasa, kita lihat kita punya sistem persekutuan pada hari ini ataupun dipanggil desentralisasi. Dan ini menunjukkan kepentingan Sabah Sarawak tadi kepada penubuhan kerajaan persekutuan. Dalam masa yang sama ada perundingan ke arah desentralisasi kenegerian yang lebih tinggi. Sebab itu daripada awal lagi kebanyakan parti-parti utama telah menawarkan kedudukan sebagai timbalan Perdana Menteri sebab mereka tahu begitu penting sokongan daripada Sabah Sarawak yang kerusinya kalau digabungkan lebih daripada 50. Tentang calon itu agak-agak sulit juga sebenarnya. Kena tengok juga line up daripada GRS yang masih belum keluar lagi dan juga warisan dan tentu sekali GPS di Sarawak. Suhaida Ismail. Dr. Nazri masih malu-malu nak sebut siapa calon. Saya tunggu juga kalau dia tak jawab, saya nak tanya balik soalan tu. Tak nak gantung. Dia jawab. Nasib baik dia jawab. Okey. Prof Siva, kita nak tanya juga berkenaan dengan calon-calon yang bertanding ini kan. Parti DAP umpamanya mereka meletakkan 3 calon Melayu yang berada di bawah DAP, dan adakah ini dengan peletakan calon-calon Melayu ini di bawah DAP akan memecah stigma orang ramai tentang politik perkauman dan bergerak ke arah politik demokrasi, Prof? Ya, antara usaha DAP adalah untuk memulihkan imej dan juga persepsi ke atas parti itu seolah-olah parti ini bersifat untuk mempertahankan kepentingan masyarakat Tionghoa dan bukannya untuk keseluruhan masyarakat Malaysia, walaupun elemen yang mahu ditonjolkan adalah untuk keseluruhan rakyat Malaysia. Dan persepsi itu, sentimen itu selama ini sukar ditembusi. Barangkali usaha secara berterusan dilakukan dengan penampilan tokoh calon Melayu. Ia pernah dilakukan sebelum ini, sukar untuk diubah persepsi itu, tapi saya percaya ini antara usaha secara berterusan yang cuba dilakukan oleh DAP agar mampu untuk mengubah kedudukan dalam perubahan yang sedang berlaku ke atas persekitaran politik tanah air. DAP dengan penampilan calon-calon Melayu barangkali merasakan bahawa itu sekurang-kurangnya dapat memberikan impak kepada sentimen yang telah dilalui sebelum ini. Tetapi atas kerjasama dengan Amanah dan juga PKR, barangkali itu juga cuba digunakan untuk membolehkan mereka tidak dilihat memanipulasi kedudukan anggota gabungan lain, tetapi boleh berdiri dengan sendiri dengan penampilan calon-calon seperti ini. Tetapi saya rasakan ini merupakan satu misi yang perlu dihadapi dengan pelbagai kesukaran, tetapi ini antara perubahan yang wajar dilakukan supaya dilihat imej yang mahu dibawa adalah ke atas keseluruhan rakyat Malaysia, tetapi tidak hanya berkepentingan untuk sesuatu komuniti ataupun masyarakat.
Okey, Dr. Siva, kita juga melihat mungkin kalau kita lihatkan kepada pertembungan itu, ada beberapa kawasan yang sudah pun dikosongkan oleh mereka yang sudah mempunyai penggal yang lama dalam satu kawasan tersebut, seperti mana di Arau, di Ketereh dan juga di beberapa kawasan yang lain. Dan juga di Arau juga difahamkan calon dari Pakatan Harapan meletakkan mungkin calon muda yang mempunyai dan juga sedang belajar dalam bidang pendidikan pasca siswazah PhD. Jadi apakah apabila adanya kekosongan calon-calon gergasi ataupun calon yang season ini di kawasan-kawasan yang sudah lama dipegang, memungkinkan harapan untuk calon-calon baru daripada parti yang lain mula merebut peluang di kawasan tersebut, Prof? Ya, kawasan yang lama selalunya sentimen ke atas politik kepartian itu tinggi. Bukan semata-mata dilihat kepada ketokohan, tetapi sejauh mana jentera di situ diikat dengan simbol parti yang pernah bertanding untuk sekian lamanya. Kalau Arau, kita lihat di situ Syahidan Kasim telah bertanding sejak 1986. Seolah-olah Arau itu Syahidan adalah Arau. Tapi bila perubahan itu dilakukan, sudah pasti ia juga dirujuk kepada sejauh mana UMNO Barisan Nasional mampu untuk mengikat kedudukan di situ dengan membawa perubahan ke atas sentimen yang pernah dilihat ke atas personaliti semata-mata. Jadi apabila calon muda diperkenalkan, saya rasa di sini mungkin akan melihat persaingan. Malahan di Perlis kita lihat ketiga-tiga kawasan melihat calon baru yang ditampilkan oleh Barisan Nasional, baik di Arau, di Padang Besar maupun Kangah. Dan inilah merupakan satu strategi yang mungkin juga perubahan pembaruan yang cuba dilakukan. Malahan di Padang Besar, Zahidah Han diperkenalkan oleh Barisan Nasional. Sejauh manakah itu juga mampu untuk menandingi kekuatan yang telah terbina di kawasan tersebut. Tapi yang penting saya rasakan, Ismail, sejauh manakah sabotaj dalaman, cah keting ataupun perebutan kuasa di dalam parti itu dapat diminimalkan supaya penonjolan tokoh-tokoh baru ini dapat diangkat. Jangan di dalam pilihan raya nanti ada parti yang bersifat defensif, sukar untuk menampilkan dasar polisi mereka, terlalu bersifat mempertahankan tokoh daripada apa yang mahu dibawa oleh parti. Jadi penampilan calon muda ini penting. Saya rasakan ia tidak boleh dilihat sekadar sebagai satu tangkap muat dalam senario politik yang melihat kehadiran golongan pengundi muda yang semakin meningkat, tetapi kita juga harus melihat peranan yang mengimbangi kedudukan ataupun melengkapkan pelbagai indikator ataupun yang menjadi penanda aras dalam pola ataupun gelagat pengundian. Isu parti calon penting. Jadi bila ada calon yang baik, sejauh manakah isu dapat diminimalkan, bagaimanakah kita mampu untuk memastikan parti juga memainkan peranan yang cukup hebat dalam pengukuhan ke atas perubahan pembaruan yang sedang berlaku. Dr. Nazri, kita bukan saja nak berbincang berkenaan calon-calon gergasi seperti yang dinyatakan ataupun dinyatakan oleh Prof. Dr. Siva sendiri, kita juga bercakap berkenaan dengan calon-calon senior. Umpamanya seperti Tengku Razali sendiri sudah bertanding selama 48 tahun memegang kursi parlimen. Tun Dr. Mahathir juga sudah berusia 96 tahun, masih lagi bertanding pada saat ini. Apakah kebarangkalian untuk calon-calon seperti ini masih lagi memegang kepercayaan pengundi-pengundi yang berada di kawasan yang mereka bertanding itu? Okey, terima kasih Suhaida. Adalah komen dalam sosial media mengupas kan, calon-calon ada yang ditolak, ada yang dikekalkan dan sebagainya. Kadang-kadang menggunakan terma yang bagi saya kurang adil kan. Antaranya dia panggil dinosaur politik. Dia nampak macam ada perang di antara generasi, intergenerational war pula kan. Bagi saya, sebuah parti yang baik perlu ada kombinasi di antara kedua-duanya, bukan sekadar muda ataupun lama, tapi lebih kepada kredibiliti. Tengku Razali antaranya adalah nama besar di Gua Musang, dan kita lihat ketokohan beliau dalam parlimen. Beliau sanggup bersendirian kan dalam menawarkan solusinya, mempertahankan pendiriannya di saat zaman Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional itu sendiri. Dan beliau begitu berakal umbi sebenarnya
di Gua Musang, dan dalam masa yang sama dalam konteks Barisan Nasional itu sendiri kita lihat pemilihan itu berlaku di dalam kalangan yang 5 ke atas, dan kemudian ada saringan yang lebih tinggi daripada situ. Jadi beliau mungkin dilihat tidak bermasalah dengan pucuk pimpinan. Kita lihat dalam konteks BN itu sendiri, ini juga saya fikir adalah satu cabaran dan juga isulah dalam kalangan semua parti di Malaysia, di mana pemimpin utama mempunyai kata-kata akhir, pemutus terakhir, berbanding kita ada satu majlis, kita ada satu jawatankuasa yang lebih terbuka, yang lebih saksama untuk mempertimbangkan calon-calon antaranya lah secara dengan lebih terbuka dan lebih objektif. Jadi sebab itu kita lihat juga ada calon lama yang dibuang, disisihkan, ada calon lama yang dikekalkan, dan ada elemen personalism juga sedikit sebanyak dengan pemimpin utama di situ. Sebab tu kita lihat tidak semata-mata lama dan baru, tetapi juga dalam kriteria pucuk pimpinan itu sendirilah. Okey. Baik, terima kasih Dr. Nazri. Terus pada Dr. Siva untuk kita menyimpulkan. Doktor, melihatkan kepada persaingan yang sengit dalam PRU ke-15 ini, apakah mungkin akan terjadinya situasi killing the giant slayer seperti mana yang berlaku pada PRU ke-13 lalu apabila YB Nurul Izzah menumpaskan dan juga menewaskan Datuk Seri Raja Nong Chee di Lembah Pantai, Prof. Siva? Ya, kita tidak boleh menolak. Itu boleh berlaku ya. Bila lahirnya heavyweights, giant killers, itu tidak boleh sama sekali kita tolak, kerana dalam politik segalanya berkemungkinan. Dan apatah lagi pilihan raya kali ini saya rasa merupakan pilihan raya yang paling getir berbanding PRU ke-14, di mana ketika itu kita tahu ada 2 gabungan. Kini sudah ada 4 gabungan, perpecahan undi boleh berlaku. Apakah pengundi akan keluar mengundi atau tidak? Apakah sentimen ketokohan semata-mata itu penting? Sejauh manakah kali ini ia juga adalah misi masa depan parti masing-masing. Jika gagal, maka berakhir juga karier politik pemimpin tertentu, parti tertentu. Sebab itu kali ini ia merupakan satu pencaturan yang cukup hebat, dan kita barangkali juga akan melihat keputusan-keputusan yang mengejut. Kita banyak bercakap tentang kehadiran 2 tokoh yang besar di Tambun, di Gombak, barangkali di Ampang. Tetapi apakah pemimpin-pemimpin kerdil yang sebenarnya akan mengangkat kekuatan parti untuk membolehkan parti itu menang? Jadi pilihan raya kali ini agak menarik untuk kita melihat bukan sekadar sentimen dalam kalangan pengundi, tetapi pencaturan parti politik yang kali ini agak berhati-hati untuk membolehkan sama ada mengekalkan kerajaan ataupun mengubah kerajaan. Ya. Okey, terima kasih untuk pandangan tersebut Prof. Siva dan juga Dr. Nazri. Apapun yang berlaku, Prof. Siva dan Dr. Nazri tetap menjadi calon tetamu kami untuk Selamat Pagi Malaysia berbual berkenaan tentang PRU ke-15. Terima kasih Prof. Siva dan juga Dr. Nazri bersama kami pada pagi ini. Okey, kalau kat luar kita ada dinosaur calon parti, kat sini kita ada Grandmaster tetamu kita yang sentiasa ada menemani kami di studio. Okey, kita nak bawa anda ke